رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Doakan kita semua ni dipermudahkan segala urusan, diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel ada satu cerita. Abel nak share pengalaman seram seorang pekerja kayu balak. Jadi yang ceritanya Pakcik Nordin. Pakcik Nordin ni umur dia sekarang dah 40 lebih lah. Tapi cerita ni berlaku kira-kira 30 tahun lepas. Masa tu dia berumur 14 tahun. 14 tahun ni kalau sekarang ni tingkatan 2 lah ya. 13, 14, 15. Tingkatan 2 lah kalau sekolah sekarang ni kan. Jadi Pakcik Nordin ni dia orang Sarawak, orang Sibu, dan dia ada 6 orang adik-beradik, dia anak sulung. Masa tu dia tak sambung pelajaran lah. Dia tak sambung ke sekolah menengah. Tak tahulah sebab apa, mungkin sebab hidup susah, ataupun mungkin zaman dulu nak sekolah menengah ni daripada rumah dia ni jauh lah kot. Jadi dia tak sambung sekolah, dan satu hari tu pada tahun 80-an, jiran dia ni umur 30 tahun lebih dah kahwin dah. Dia ajak Nordin ni untuk ikut serta dia bekerja di kem balak lah, di tempat kayu balak. Jadi masa tu dia bagi tahu mak dia lah, dan jiran dia ni juga dia jumpa dengan mak Nordin. Dia tanya boleh tak nak ajak Nordin ni bekerja, tapi kena masuk dalam hutan lah. Hutan tu terletak di Kapit, di Kapit Sarawak lah. Dia tanya mak Nordin lah, boleh tak nak bawa anak kamu ikut bekerja, dia kata, untuk cari pengalaman, lepas tu untuk cari duit untuk sara keluarga jugalah. Jadi Nordin ni orang dia susah. Mak dia seorang yang bekerja, ayah dia dah meninggal dah. Jadi mak dia pun dengan berat hati, anak sulung dia nak masuk hutan, jadi dia benarkan lah. Jadi sambil benarkan tu mak dia sedih jugalah. Jadi Nordin kata dia pun nak cari pengalaman. Nordin ni mungkin dia ni walaupun umur 14 tahun ni, dia jenis badan besar dan tinggi. Jadi nampak muka dia kata tu masa tu macam dah 20-an lah, padahal umur dia barulah 14 tahun. Dia pergi kerja ni, dia menaiki kereta sampailah di mana tempat tadi, di Kapit. Dia naik kereta ni sampai ke Kapit. Dia, jiran dia dan Simon ni dia orang lama dalam kerja balak ni lah, dan Simon ni dia punya bos. Dia punya macam supervisor dia lah. Jadi kerja dia ni, dia bertiga ni kena tanda kayu balak untuk ditebang. Simon ni mahir dalam proses untuk ukur pokok balak yang mana yang dah boleh tebang semua, nanti dia akan tanda lah. Jadi perjalanan daripada Sibu ke Kapit ni makan masa sejam lebih lah. Perjalanan lebih kurang 160 km. Dan bila sampai di Kapit ni, dia orang kena naik bot laju pula sejam lebih, 2 jam barulah sampai di tempat yang dia orang nak pergi lah. Tapi tempat yang dia orang sampai ni bukan tempat sebenar lah. Dia kena naik lori lagi. Jadi bila sampai pukul 12 tengah hari lebih kurang, sampai di satu tempat macam jeti lah, macam jeti di kawasan hutan ni. Dia tengok kawasan ni, dia laluan dia cuma laluan lori balak je lah. Laluan lori balak yang kira tanah merah saja. Tak ada jalan tar pun tahun 80-an. Lepas tu dalam hutan,
Jadi tunggu lori balak ni, tunggu lori, dia panggil lori hantu. Tunggu lori hantu ni 2 jam pula. Lori hantu ni akan bawa 3 orang ni untuk pergi ke tempat dia orang nak kerja ni lah. Jadi tunggu 2 jam lepas tu datanglah sebuah lori hantu. Lori hantu ni kenapa orang panggil lori hantu? Mesti ada orang tanya kenapa panggil lori hantu? Bukan lori hantu ni bukan driver dia hantu, tapi sebab lori hantu ni dia tak ada lesen, dia tak ada rotek. Jadi dia bergerak di kawasan pembinaan saja dan dia tak guna jalan besar lah, tak guna jalan raya. Jadi masa tu dia kata lori ni berhenti, tinggi lori hantu ni, dia kena duduk bahagian belakang lori. Bahagian depan lori ni driver dengan 3 orang duduk dekat bahagian depan, dan bila naik dekat bahagian belakang lori ni, dia kata dah ada berbelas-belas orang dalam lori tu untuk pergi ke tempat pembalakan ni lah. Jadi dia kata dia ingat kan ramai orang dalam lori tu nak duduk satu tempat dengan dia, jadi seronok jugalah bila ramai kawan-kawan kan. Jadi dia kata masa tu dia seorang je yang paling muda dalam lori ni, dan lori ni bawa dia, lori hantu ni bawa dia dalam perjalanan lebih kurang 1.5 jam lebih barulah sampai tempat yang dituju. Dia kata masa tu laluan balak ni duduk dalam lori hantu ni, dia rasa nak terkeluar makanan yang dia makan sebelum ni, sebab dia kata tuyul ayang lori ni bawa. Ialah jalan beralun-alun, orang pula ramai duduk dalam lori bahagian belakang ni. Dia kata ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, kiri ke kanan, dia duduk ni macam, dia kata macam orang mabuk dah, macam duduk menari lepas tu mabuk dia kata. Dan dia kata 1 jam lebih tu baru sampai, dan baru sampainya rupanya tempat yang sampai tu cuma dia 3 orang je turun, dia, jiran dia dengan supervisor dia Simon. Dia kata dia turun tu kena berjalan kaki lagi masuk dalam hutan, kira-kira 20 minit jalan kaki. Dan bila masuk di satu tempat tu, dia kawasan tanah merah yang dah rata dah, kawasan tempat dia kerja ni, dan ada sebuah rumah di tepi sungai tu, sungai besar. Jadi jangan pula tanya Abel kenapa dia orang tak naik boat sampai ke tempat rumah dia ni kan, itu Abel tak tahu. Dan nak cerita rumah kongsi yang dia bakal duduk ni, sebuah rumah yang boleh menempatkan 10 orang lah. Dia cuma rumah kayu yang dibuat daripada pokok balak ni. Dia orang higis ni, dia orang gergaji pakai mesin lah, dia orang pakai chainsaw lah. Gergaji pokok balak ni dijadikan kepingan papan. Jadi kira rumah papan pun jenis papan yang tebal-tebal dia kata. Dan ada 2 pintu tingkap, ada 2 pintu jendela lah, ada 2 pintu tingkap. Dan dalam rumah tu dia tak ada bilik, cuma dia ada bahagian dapur. Dia buat partition sikit bahagian dapur ni untuk masak ni cuma dapur kayu biasa, bukan dapur gas. Jadi kena cari kayu sendiri dan boleh masak dalam rumah tu lah. Dan di serata dinding dia kata penuh dengan paku tempat gantung baju. Jadi masa tu dah pukul 4 lebih dah dia sampai dekat rumah kongsi ni. Dia pusing lah kawasan rumah kongsi tu. Dia tengok memang betul kawasan, memang hutan rimba tebal. Dan masa tu dia, hari kedua tu dia teringat sangat dekat family dia lah, teringat dekat mak dia, teringat dekat adik-adik dia. Tapi nak buat macam mana, dia kena cari duit juga. Dan hari pertama tak jadi apa-apa lagi, tak ada lagi cerita-cerita seram. Hari pertama ni dia tidur macam biasa. Dan dia kata memang kawasan ni memang sejuk tengah malam, sebab dia mungkin kawasan hutan dan kawasan berbukit. Dan esoknya dia start bekerja ni pukul 9 tu dah start masuk ke dalam hutan. Jadi daripada rumah kongsi ni, mereka bertiga ni berjalan jauh juga, berjalan tanda pokok. Jadi Simon ni dia bahagian ukur pokok apa semua, dan dia kata ini boleh tanda. Jadi dia orang tanda 3 line warna merah.
Maknanya dia kalau ada 3 line warna merah ni, satu geruk nanti akan datang, geruk yang tebang pokok ni akan datang tebang pokok ni lah. Dia kerja kayu balak ni dia ada beberapa tim. Okey, tim pertama ni tanda kayu balak, ukur kayu balak. Tim kedua baru bahagian tebang. Tim ketiga pula berapa bulan lepas tu yang ambil balak ni masuk dalam sungai lah, hanyutkan ke dalam sungai dan dibawa ke tempat untuk jual ke macam mana, tak tahulah. Dan hari pertama tu, hari kedua dia orang ni dah start buat kerja dia kata. Dan kerja macam biasa lah, dia kata first time dia kerja masa tu agak mencabar jugalah bagi dia, sebab dia kata kawasan hutan dengan banyaknya duri-duri, pokok rotan, lepas tu kena redah hutan nak tanda-tanda pokok ni kan. Jadi pukul 4.30 tu dia dah balik ke rumah kongsi dia lah, dan masa tu dua orang ni, Simon dengan dia punya jiran dia ni mandi dekat sungai lah, nak bersihkan diri semua. Si Nordin ni dia budak-budak lagi kot. Dia kata masa tu umur dia 14 tahun, dia tak reti nak bergaul, tak reti nak sembang-sembang dengan orang yang lebih berumur pada dia. Dia ni jenis pendiam, dia jenis suka memendam rasa lah. Masa dua orang ni tengah mandi, si Nordin ni dia round pusing kawasan rumah kongsi ni, dan dia tengok ada satu pokok balak yang besar, pokok balak tumbang, merintangi kawasan sampai ke daripada depan rumah kongsi ni, sampailah dia punya hujung pokok ni, duduk di atas macam atas kawasan sungai situlah. Jadi dia ni pergi naik atas pokok balak ni, dia duduk tengok pemandangan depan dia. Dia tengok ada satu gunung, lepas tu nampak kabus dekat gunung tu. Dia kata rindu sangat ke family dia lah. Tengok dia duduk berangan-angan ni, tiba-tiba dia rasa pokok balak yang dia duduk ni ada orang hanjut, ada orang tolak, ada orang goncang. Jadi dia terkejut, dia tengok kiri kanan dia tak ada orang. Mula-mula kau dia ingatkan jiran dia ni saja nak bergurau pergi tolak pokok balak ni kan. Jadi dia tengok, dia cakap perasaan ke, dia kata sebab memang terasa. Dia kata masa orang tu tolak pokok balak ni, goncang pokok balak ni, dia sampai ke depan ke belakang. Jadi bila tengok, dia cakap seram juga ni, dia kata takut pokok balak ni nak bergolek lah, dia kata kan. Jadi dia kata tak apa, dia try duduk dulu. Tak sampai seminit dia rasa lagi ada orang goncang pokok balak ni. Dia daripada pokok balak ni dia terjun, dia lari balik ke rumah kongsi dia. Dan masa tu yang dua orang ni dah siap mandi, dah ada dekat depan rumah kongsi. Dan Simon ni macam marah sikit lah kat dia. Dia cakap dia kata janganlah, dia kata duduk meraya-raya kawasan sini. Dia kata kau tu budak-budak lagi, dia kata kawasan hutan ni bahaya, kau tak tahu lagi apa ada kat sini, dia kata. Jadi masa tu Nordin ni dia kata dia tak tahu nak cerita ke tak nak cerita yang pokok balak tu kena goncang kan. Dia kata tak apalah, dia buat tak tahulah, dia kata. Jadi Simon ni suruh dia ambil beberapa bongkah kayu yang ada di tepi rumah kongsi ni, dan ambil kapak, dia suruh belah belah kayu ni untuk dijadikan kayu api lah. Jadi dia kata dia ikut je apa Simon bagi tahu, dan dia buat kerja dia. Malam tu dia orang makan malam. Dia kata dalam pukul 8 tu dah lena dah tertidur dah. Pukul 8 dia kata iyalah, tak tahu nak buat apa. Tahun 80-an tengah malam, dengan rumahnya dia ni tak ada generator, tak ada elektrik, tak ada lampu. Yang ada cuma lampu ayam yang nak pakai minyak gas kan. Jadi masa tu dia kata dia tidur awal. Pukul 8 dia dah tidur dah. Dia tersedar tengah malam sebab dia mimpi. Dalam mimpi dia ni, dia berada dekat atas pokok balak ni. Masa dia duduk atas pokok balak ni, tiba-tiba dia pandang sebelah kiri dia, hujung pokok balak ni, dia nampak seorang perempuan bertudung. Tudung dia warna putih, baju warna hitam, kain color hitam.
Jadi dia tengok perempuan ni lawa, dia kata perempuan ni umur dalam belasan tahun dan dia tersedar daripada mimpi ni. Dia duk teringat balik, dia cakap, adakah betul dia kata yang dia mimpi ni, adakah masa tadi yang tolak goncang pokok balak ni perempuan tu, dia kata. Jadi dia kata kalau betul perempuan tu, dia kata perempuan ni bukan manusia biasa lah. Jadi dia sambung balik tidur dia. Jadi esok ni dia orang pergi bekerja macam biasa. Masa dia tengah buat kerja ni dalam pukul 3 lebih, dia kata dah nak masuk pukul 4 dah. Masa tu tiba-tiba dia dengar macam ada orang panggil nama dia, seorang perempuan panggil nama dia, Nordin. Jadi dia tengok sebelah kiri dia ni, dia nampak ada perempuan sebiji macam yang dia mimpi semalam, pakai baju colour hitam, baju kurung, duduk berdiri di tepi pokok balak. Tempat dia kerja lah, tak jauh daripada tempat dia kerja. Jadi dia tak tahu macam mana Nordin ni, dia rasa macam dia kena pukau dan dia pergi dekat perempuan tu. Bila dia nak sampai kat perempuan tu menyorok di sebalik pokok balak. Masa tu dia terus hintai, dia tengok ada 2 orang perempuan. Seorang perempuan yang pakai baju hitam tu, seorang lagi perempuan pakai sepasang warna putih. Dia kata yang sepasang warna putih ni adik perempuan tu lah. Jadi perempuan tu tegur dia. Dia kata, Nordin, dia kata boleh tak saya nak berkenalan dengan awak? Nama saya Aisyah, dia kata. Saya duduk kawasan sini, kampung saya kat depan sana, dia kata. Boleh tak kita berkenalan? Jadi Nordin kata boleh nak berkenalan. Dia kata, awak ke semalam yang goncang pokok balak, dia tanya. Jadi perempuan tu hanya senyum. Jadi Nordin masa tu dia sempat lagi, dia jeling dekat Simon dengan jiran dia ni tengah buat kerja. Jadi perempuan ni dia ajak Nordin pergi ke kampung dia, dan Nordin kata tak boleh, dia kata saya tengah kerja ni, dia kata. Jadi perempuan ni kata, Allah sekejap je, dia kata tak sampai 5 minit pun pergi kampung saya, depan je sana, kawan-kawan awak nanti tak akan perasan awak ikut saya. Jadi masa tu Nordin ni dia kata dia tak tahu macam mana, dan dia ikut perempuan ni daripada belakang. Tiba-tiba tak sampai seminit pun sampai satu tempat di mana dekat situ ada satu lorong. Tepi kiri kanan ni dipenuhi oleh pokok bunga warna merah, warna kuning, warna putih, dan jalan depan sikit perempuan tu masuk sebelah kiri ada satu taman dan ada tempat duduk daripada batu lah. Jadi perempuan 2 orang ni duduk atas batu dan Nordin pun duduk berhadapan dengan perempuan tadi. Dan Nordin kata masa tu dia rasa macam dah jatuh cinta. Memang cantik perempuan ni, adik perempuan ni pun cantik juga. Dan tiba-tiba adik perempuan ni dia buka mulut, dia kata kakak saya dah lama dah suka dekat awak Nordin, sudi tak awak berkahwin dengan kakak saya? Jadi Nordin ni cakap lah, dia cakap saya tak layak kahwin dengan awak, dia kata, sebab saya ni orang miskin dan saya ni hodoh lagi, dia kata. Lepas tu satu lagi, kampung saya jauh dekat Sibu, dia kata, daripada sini kena naik bot, kena naik lori, dia bagi tahu perempuan tu lah. Jadi perempuan tu senyum dan si adik perempuan ni cakap tak ada masalah, dia kata kalau kahwin, dia kata awak duduklah kampung saya, kalau awak dah duduk kampung saya dah kira setuju dah, dan awak ni tak boleh balik dah kampung awak, dia kata. Jadi Nordin ni pelik lah, kenapa pula saya tak boleh balik kampung saya, dia kata. Dan tiba-tiba Nordin ni tengah bercakap dengan 2 orang perempuan ni, dia dengar nama dia dipanggil. Dia dengar Nordin, bunyi suara Simon dengan suara jiran dia lah. Jadi dia toleh ke sebelah belakang dia, dia tengok Simon ni dah suluh dekat muka dia. Dia tengok tiba-tiba keadaan sekeliling jadi gelap gelita, dan dia baru perasan yang dia duduk ni dalam kawasan hutan dan bukan dalam kawasan kebun bunga lah. Jadi masa tu dia terkejut, baru dia terfikir, dia kata 2 orang yang bawa dia ni, adakah 2 orang yang bawa dia ni makhluk jin seperti yang dia pernah dengar cerita-cerita sebelum ni lah. Jadi masa tu Simon dah beber dekat dia,
jiran dia ni pun marah kat dia. Dia kata, kau tahu tak, dia kata pukul berapa dia sekarang ni. Dia kata kita orang cari kau berjam-jam dah. Jadi dia tanyalah pukul berapa. Si Simon bagi tahu pukul 9 lebih malam. Dia kata baru je 5 minit dia jumpa dengan perempuan ni. Dia kata kenapa, dia kata sekarang dah pukul 9 malam. Jadi masa tu jiran dia ni tarik tangan dia sampailah dia ke rumah kongsi. Sampai ke rumah kongsi ni kena tazkirah dengan jiran dia dan bos dia, supervisor dia, Nordin ni duduk bebel daripada tadi sampai dekat rumah tu. Dia kata aku dah bagi tahu dah, dia kata kau budak-budak lagi jangan duduk jauh daripada kami, dia kata. Jadi Nordin kata masa tu itulah pengalaman dia yang dia ingat sampai hari ni, dan sampai hari ni dia ingat lagi wajah perempuan tu. Jadi setakat tu je dia kata, lepas tu dia dah tak mimpi dah perempuan tu, dan dia dah tak diganggu dah oleh perempuan tu. Rupa-rupanya jiran dia ni pandai juga ilmu untuk orang panggil untuk mengelakkan gangguan makhluk-makhluk halus ni lah. Dan Simon ni pun orang Sarawak, orang yang selalu masuk hutan ni, dia hebat dengan ilmu-ilmu hutan dan ilmu-ilmu dengan makhluk-makhluk halus ni lah. Jadi itulah cerita yang Nordin, Pakcik Nordin ni dia cerita dekat Abel untuk share di channel Abel lah. Jadi itulah cerita yang Abel nak share pada malam ni. Semoga jadi hiburan dan jadi pengajaran pada kita semua lah. Sekian, terima kasih.